Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安，早安。 Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama walaupun secara online. 感谢神，我们今天早上还有机会一起来敬拜。虽然我们在线上一起来敬拜， Kita berada di rumah kita masing-masing, beribadah kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pun ada bersama dengan kita. 无论我们是在我们各自的家里，我们一起来敬拜神。可是我们深信神有在我们当中，神是与我们同在的。 Apapun keadaan yang kita alami pada hari ini, kita mau terus fokus dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. 不管我们在生活当中经历什么事情，可是让我们今天早上可以专心的来敬拜神。 Adapun bahan Alkitab yang akan kita pelajari, kita renungkan pada hari ini diambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 4. 今天早上我们要思想神的话语，我们要看哥罗西书第3章第1节到第4节。 Saya akan membacakannya terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian Ibu Esther akan membacanya di dalam bahasa Mandarin. 传道先用印尼文来读，然后传译的要再用中文读一遍。 Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 哥罗西书第3章第1到第4节，所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他同显现在荣耀里。 Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu, menundukkan kepala kita, meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan. 这时候，请我们大家先预备我们的心，我们求主来帮助我们。我们进入祷告。 Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. 我们在天上的父，我们奉主耶稣的名，我们今天早上来到你的跟前。 Dengan kepala kami yang tertunduk, tetapi hati kami terangkat kepadamu Tuhan. 我们低下我们的头，可是我们的心是仰望你的。 Kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kami bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun kami masih ada di rumah kami masing-masing. 我们要感谢神，虽然我们在我们各自的家中，可是我们还有机会来敬拜你。 Kami tahu, kami sadar Tuhan, ketika kami beribadah, kami mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan yang dari Tuhan. 我们知道，当我们敬拜的时候，我们得到神你赐给我们的安慰，我们得到新的坚固的心。 Kami sadar Tuhan, di luar dan tanpa Engkau, kami tidak bisa melakukan apapun. 因为我们深知道，我们在你以外，我们是无能为力的人。 Oleh karenanya Tuhan, saat kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu, 所以神啊，当我们思想你的话语的时候， tenangkan dan teduhkanlah hati kami dari segala suara-suara yang ada di sekeliling kami. 让你赐给我们每个人能够有安静的心，除去一些我们四周围的搅扰， Kami bisa fokus mendengarkan suara Tuhan. 让我们能够专心的听神的声音。 Dan berikanlah kami juga pemahaman yang baik, sehingga kami bisa nanti melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. 也求主你帮助我们，我们能够清楚明白神你的真理，让我们能够行在我们的日常生活当中。 Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. 所以说，我们感谢你，因为你已经在我们的敬拜当中。 Karena kami bersyukur dan berdoa di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus,
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们如此祷告，是奉靠美好的名字，有唯一的名主耶稣基督的名，如此祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berpikir atau mendengarkan satu istilah yang namanya serakah, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? 弟兄姐妹，当我们听到有人说有关于贪婪这个字的时候，是什么事情会显现在我们的脑海中？ Serakah ini dari definisinya kita bisa melihat adalah merupakan salah satu sifat manusia. 我们知道贪婪是一种人性。 Orang yang serakah ini dikatakan adalah orang yang hanya memikirkan untuk kepentingan dirinya sendiri. 贪婪的人呢，他只是以自己为中心的，只是想到自己的人。 Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri yang untung, tak peduli orang lain. 他只是想他自己本人，他并不在乎其他的人怎么样。 Apalagi dia memikirkan yang penting dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan oleh hatinya. 最主要呢，他能够得到他心里所想要的。 Berpikir tentang keinginan hati, apa yang salah dengan hal keinginan ini? 我们如果讲到我们的这个意愿，我们所要的，这是不是有什么不对的地方吗？ Bapak Ibu, keinginan itu bukan merupakan satu hal yang salah, ini adalah merupakan hal yang wajar. 意愿呢，并不是说不对的一个东西或者一个希望，只是这是应该就是很正常的。 Tidak salah, setiap orang punya keinginan. 每个人都有意愿是没错的， Tapi itu akan menjadi salah dalam hal keinginan ketika itu sudah berubah menjadi yang namanya keserakahan. 可是当我们的意愿呢已经变成这个贪婪的时候呢，这就是不对的了。 Orang yang serakah, Bapak Ibu Saudara, biasanya dia sudah tidak memperdulikan apapun yang akan terjadi di kemudian hari. 一个贪婪的人呢，他是没有想其他的，他也不会想到后果会怎么样，后来会发生什么事。 Nah, sebentar kita akan melihat satu video pendek kurang lebih 2 menit. 这时候呢，我们会观看一个简短的一个视频，大概2分钟的一个视频。 Di dalam video itu diceritakan ada seorang pekerja kantoran yang sedang kerja lembur. 在视频里面呢，讲到呢有一个员工，他在他的办公室在加班。 Ketika dia menghadapi mesin fotokopinya mau menggandakan satu dokumen, karyawan itu begitu sangat kesal sekali karena mesin fotokopinya tidak berfungsi dengan baik. 当他想影印一些文件的时候，他非常的懊恼，因为他那个影印机没办法很正常的运作。 Ketika dia ingin memfotokopi, ternyata hasil fotokopinya, dia melihat bahwa yang keluar itu adalah kertas dengan lingkaran hitam di tengah-tengah kertas tersebut. 当他影印的时候呢，他发现所印出来的那张纸呢是一张白纸，然后中间呢是有一个黑色的圆圈。 Namun tanpa disengaja, ketika kertas yang ada lingkaran hitam di tengah-tengahnya itu dia letakkan di salah satu meja di dekat mesin fotokopi. 当那张纸呢，就是中间有黑色圆圈那张纸，它放在这个影印机的旁边的一个桌上的时候， Lingkaran hitam itu bekerja dengan sangat ajaib sekali. 原来呢，那张纸那个黑圆圈，非常的神奇的。 Kertas itu Bapak Ibu punya kemampuan untuk bisa menembus sesuatu. 因为那个黑色的圆圈呢，可以让他的手深入进去，可以深入到透过就是穿透到里面。 Dia coba dengan tangannya terlebih dahulu pada awalnya, berhasil, dia bisa tembus. 他就试试看用他的手来触摸这个黑圆圈，然后他的手可以穿过那个圆圈。 Lalu kemudian dia lihat ada mesin makanan. 后来呢，他就看到那边有一个食品机， Dia pikir kenapa tidak coba? 他在想，我就去试试看，去看能不能把那个食物拿出来。 Lalu di depan kaca penutup mesin makanan itu dia tempelkan kertas yang ada lingkaran hitam, lalu dia masukkan tangannya ke dalam. 所以呢，他就把那张
白纸，就是中间有黑圆圈那张纸，把它贴在那个他的那个食品这个器的这个前面玻璃那边，他就把他的手把它串入那个机器那里。 Berhasil, dia bisa tembus, lalu kemudian dia ambil makanan apa yang dia suka dan kemudian dia makan dengan penuh sukacita. 他原来成功了，他可以把他手穿入那个黑圈那里面呢，可以拿到东西拿出来吃。 Lalu kemudian sembari dia makan, satu pikiran yang agak-agak dalam tanda kutip gila menghampiri pikirannya. 所以当他在享用他那个食物的时候呢，他的这个脑袋就开始想有其他的这个意念。 Dia lihat, ada brankas. 他就看到那边有保险箱。 Lalu kemudian dia menuju ke tempat di mana brankas itu ada. 然后他就走到那个保险箱所放的那个地方。 Dia coba, jangan-jangan ini juga bisa berhasil untuk ambil uang dari dalam brankas. 他想说，也许呢，我也能够把那些保险箱里面的那个钱都把它拿出来。 Ketika dia coba, berhasil. 他试了之后，他成功。 Sampai kemudian sesuatu terjadi. 到了最后呢，一些事情发生了。 Karena dia tidak puas hanya mendapatkan 1 gepok, 2 gepok uang. 因为呢，他拿到了1叠或者2叠的那些钱呢，他觉得不满足。 Akhir daripada video ini akan kita lihat bagaimana apa yang terjadi dengan sang pekerja kantor ini. Kita melihat di dalam video yang berikut ini. 我们从视频里面我们可以看到，这个员工他的结果发生什么事。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Apa yang kita lakukan setiap hari di dalam hidup kita? 我们每天在我们生活当中的所做的每一件事， Apakah itu serakah, iri, dendam, rajin, murah hati, ataupun kebaikan? 无论是一些的好的行为，是我们的嫉妒的心，我们贪婪的心，或者我们的善良，我们的慈悲。
Itu semua ditentukan dari apa sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. 是由我们心里面所拥有的、所想的来决定的。 Karena apa sesungguhnya yang ada di dalam hati kita itu pasti akan membuahkan apakah tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk atau tindakan yang jahat. 因为我们存在我们心里面的是影响到我们所行出来的，是好的一方面还是不好的一方面。 Oleh karenanya sebagai orang percaya Bapak Ibu kita perlu menjaga hati kita ini. 所以因此我们成为神的儿女呢，我们必须保守我们的心。 Rasul Paulus mengajarkannya kepada kita melalui bacaan yang ada pada pagi hari ini yang sudah kita baca. 使徒保罗接着我们刚才所读的经文，劝勉我们。 Ketika kita mulai menetapkan hati kita, memikirkan dengan perkara-perkara yang ada di atas, maka itu akan membuat hati kita diperbaharui saat demi saat. 当我们的心呢，就是寻求上面的事的时候呢，我们知道我们的心都一直不断的被更新。 Pesan ini sangat penting disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. 我们刚才所读的经文是使徒保罗劝勉哥罗西的信徒的。 Sehingga Rasul Paulus walaupun dia ada di penjara, dia mengirimkan surat ini kepada jemaat itu. 虽然保罗他在监狱里面，可是他就把这一封书信寄给哥罗西的信徒。 Mari kita melihat sebentar secara singkat, sesungguhnya jemaat Kolose itu adalah jemaat yang seperti apa. 让我们简单的来看一下这个哥罗西的信徒教会呢，他们是怎么样的一个教会？ Sebenarnya jemaat Kolose ini bukanlah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. 其实哥罗西教会呢，并不是使徒保罗所建立的教会。 Namun jemaat Kolose ini didirikan oleh seorang yang bernama Epafras dengan beberapa orang-orang lain, dan orang-orang ini adalah merupakan buah daripada perjalanan misi Paulus ke Efesus. 哥罗西教会呢，应该有一个叫以巴弗的人，以及其他的一些人所建立的一个教会。他们这些人呢，就是保罗他往以弗所的这个旅行布道的时候所结出来的果子。 Dan menurut sejarah, kota Kolose ini dicatat, dia sesungguhnya tidak mempunyai pengaruh yang besar seperti kota tetangganya yaitu Laodikia. 依据这个历史的记载呢，其实哥罗西城呢并没有很大的影响力，它并不像它的邻近的老底亚城那样。 Menurut sejarahnya, Laodikia ini adalah satu kota yang lebih besar dan lebih makmur dari Kolose. 老底加的这个城市呢，是一个更大然后更繁荣的一个城市。 Namun Kolose ini punya peranan yang penting khususnya di dalam perdagangan Bapak Ibu. 可是呢，哥罗西城呢，它在这个商业的方面呢，也是扮演一个很重要的角色。 Dan Kolose ini menjadi salah satu tempat yang subur bagi pertemuan berbagai agama dan aliran-aliran yang ada pada saat itu. 哥罗西城呢，也是当时很多一些的宗教信仰、一些的领袖们，然后是一些的思想家在那边集合的一个很大的一个范围的一个地方。 Jadi kita bisa melihat dan kita bisa memahami bahwa selain mereka berdagang, mereka juga menyampaikan, membicarakan, mendiskusikan tentang agama atau pemikiran-pemikiran non-Kristen yang ada pada saat itu. 所以呢，他们这个哥罗西的城市，除了他们有商业的这个往来、商业的一些的作业之外呢，他们也是在一些的宗教信仰的方面，就是非基督教信仰一些的想法，也是很热门在那边发展。 Akibatnya tidak bisa dielakkan bahwa jemaat yang ada di Kolose menerima pengaruh yang namanya adalah sinkritisme. 所以呢，没办法避免的，我们看到哥罗西教会呢，他们受到了当时一个融合的一个概念。 Pemikiran-pemikiran non-Kristen, aliran-aliran yang tidak sama dengan
iman Kristen dimasukkan di dalam iman Kristen, pemahaman mereka. 所以当时呢，哥罗西教会呢面临就是一些的非基督教的这个信仰概念呢进入到这个教会里面。 Maka timbullah ajaran-ajaran sesat yang ingin menggantikan Yesus Kristus sebagai inti daripada iman Kristen. 所以当时呢，就是出现了一些异端的一些的教学，他们希望能够取代我们基督教的对主耶稣的这个信仰的这个教导。 Belum lagi ada filsafat-filsafat kafir yang ada di sana. 此外呢，还有其他的一些的外邦人的哲学。 Dan ini merupakan satu ancaman yang besar sekali, Bapak Ibu, bagi masa depan rohani daripada jemaat Kolose. 这个对哥罗西教会的这个前途，在属灵方面的这个前途，是一个很大的威胁。 Dan Epaphras menyadari akan hal ini. 以巴弗他就发现这个危机。 Jadi ketika dia sedang mengadakan perjalanan mengunjungi Paulus di penjara, dia pun menceritakan keadaan apa yang sedang terjadi dialami oleh jemaat yang ada di Kolose. 所以当他探望这个保罗的时候呢，他就把哥罗西教会所出现的一些的问题告诉了保罗。 Untuk menolong jemaat Kolose, makanya Rasul Paulus mengirimkan surat ini yang barusan kita baca. 使徒保罗为了帮助哥罗西的信徒，所以我们看保罗他就写了这一封书信。 Tema besar daripada bahan yang sudah kita baca ini adalah berbicara tentang carilah perkara-perkara yang ada di atas. 我们刚才读的经文就是告诉我们，这个重点就是我们要寻求上面的事。 Apakah yang menjadi inti pengajaran daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ketika berbicara tentang mencari perkara di atas? 当保罗对这个哥罗西教会所提到寻求这个上面的事的时候，他所要讲的重点是什么呢？ Hal pertama dan yang paling penting dikatakan di sini melalui ayat 1a di situ, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. 第一，他所提到的就是在第一节这里说，你们若真的与基督一同复活。 Jemaat Kolose diingatkan bahwa mereka sebagai orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah mengakui mereka sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. 哥罗西教会的信徒被提醒，他们是信主的人，他们是已经一起跟基督钉十字架上死了，然后他一起跟基督复活的人。 Mereka sudah mengakui di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah untuk dia. 他们已经认同主所做的一切是为他们而做。 Untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia yang ada di bumi ini. 是要拯救这个世界上的人的一些的罪恶。 Sehingga inilah yang dikatakan oleh kitab Roma. 所以这也是罗马书告诉我们的。 Ketika engkau percaya di dalam hatimu bahwa Allah sudah membangkitkan dia, maksudnya Tuhan Yesus, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 如果你的口里已经承认上帝已经把他从死里复活，你相信的话，你就会得救。 Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di sana bahwa keselamatan itu adalah merupakan pemberian Allah cuma-cuma. 换句话说，保罗要跟哥罗西的信徒说，因为这个救恩是上帝所白白所赐给你们的恩典， Tidak perlu usaha apapun. 不是有你任何的功劳。 Dan pada saat itu engkau percaya, maka engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. 如果你相信之后呢，你与主耶稣有一个亲自这个相异的一个关系。 Bapak Ibu, inilah hal yang paling penting, yang paling dasar pertama sekali untuk hati kita bisa diperbaharui. 弟兄姐妹，这一点就是最主要的，让我们的心呢能够可以被更改。 Ini juga yang dialami oleh seorang penginjil besar yang bernama Billy Graham.
这一点也是一个大布道家葛培理所经历的。Dia memang bukan seorang penjahat, dia bukan seorang kriminal. 葛培理他当然不是一个坏人，不是一个囚犯。Tapi di dalam satu KKR besar pada tahun 1936 yang dipimpin oleh pendeta Mordecai Ham. 可是有一次，在1936年的时候，当他参加一个由莫迪凯哈姆牧师所带领的一个布道会的时候， Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 他就亲自遇见主耶稣。 Dia mengakui bahwa dia diselamatkan dari keberdosaannya. 因为他知道他是从罪恶当中被拯救出来。 Dan inilah yang dia tuliskan. 这是他所写的。 Perjumpaan pribadiku dengan Tuhan ketika aku diselamatkan seperti aku tinggal di luar pada hari yang gelap. 所以他说，当我遇见主的时候呢，我好像在外面一个非常黑暗的一个晚上。 Dan kemudian ada sinar matahari menembus melalui lapisan awan. 让我看到有这个阳光，就是穿过这个云层。 Lalu kemudian saya merasakan dan saya melihat segala sesuatunya menjadi berbeda. 让我看到所有的一切都变成不一样了。 Untuk pertama sekalinya saya merasakan sukacita yang tak terkatakan di dalam hatiku. Aku yakin aku dilahirkan kembali. 他说：“我生平的第一次感受到我的口说不尽的一个感动，然后就是我感受到一个重新的喜乐。” Billy Graham yakin akan perjumpaannya yang secara pribadi dengan Tuhan Yesus adalah merupakan langkah awal dari pelayanannya. 葛培理他确认，就是在那个时候呢，他亲自就是与主有一个个人的相交，一个相遇。 Sejak malam yang penuh dengan sukacita itu, maka dicatat Billy Graham telah berkhotbah kepada lebih banyak orang daripada almarhum pendeta Mordecai Ham. 所以这个有记载说，从那个晚上开始，就是因为那个美好的回忆开始呢，葛培理牧师他所讲到的这个次数是超过他的这个导师这个莫迪凯牧师。 Inilah yang dicatat di dalam Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. 这也就是在提多书第3章第5节神的话语告诉我们的。 Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，接着重生的喜和圣灵的更新。 Billy Graham dilahirkan kembali. 葛培理他重新就是得救了。 Dia yakin imannya hanya kepada Yesus Kristus. 就是他重生之后，他的信心只是在于基督。 Dan pembaharuan dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hatinya. 就是圣灵在他里面做了这个更新的工作。 Semuanya itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma kepada dia. Dia hanya tinggal menerima saja. 因为这一切都是上帝白白的赐给他的恩典，他只是在那里接受、领受而已。 Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, 弟兄姐妹，当我们个人已经跟主耶稣相遇之后， kita tidak boleh berhenti sampai di situ. 我们不要停顿在这样的一个阶段。 Selanjutnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose? 接下来我们看使徒保罗怎么样劝勉哥罗西的信徒。 Bagian yang berikutnya, langkah yang berikutnya dikatakan di dalam ayat 1b sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan di sini. Karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Karena apa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi sekarang bersama dengan Kristus di dalam Allah. 哥罗西书的第3章第1节的下半节到第3节，这里说：你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不是思念地上的事。因为什么呢？因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。 Hal yang berikutnya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bahwa mereka harus selanjutnya menetapkan hati mereka terhadap perkara-perkara yang ada di atas. 接下来呢，使徒保罗对哥罗西教会的信徒说：你们要定下你们的心，你们要专心，就是当寻求上面的事。 Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang sangat menarik sekali. 弟兄姐妹，这就是一个很有意思的事。 Bahasa Indonesia kita menerjemahkan dengan carilah perkara yang di atas. 我们就是印尼文的圣经翻译是翻译，就是要寻找上面的事。 Tetapi di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya mereka memakai set your hearts, artinya tetapkan hatimu terhadap perkara-perkara di atas. 可是有另外的这些语言的翻译，英文它是说，你们要把你们的心把它专心在或者盯在就是上面的事。 Perkara-perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 上面的事就是那里有基督坐在神的右边。 Ketika engkau sudah menetapkan hatimu, lalu ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. 所以这里说，当你专心上面的事之后呢，你就要思念上面的事，而不是思念地上的事。 Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus menuliskan tentang hati? 弟兄姐妹，为什么使徒保罗他会提到有关于这个心呢？ Bapak Ibu, hati itu merupakan pusat kehidupan, perasaan dan emosi kita. 因为这个心呢，是我们的生命、我们的感情、我们的这个情感的中心。 Jadi walaupun Alkitab menuliskan atau menerjemahkan dengan kata carilah, 虽然这个圣经这边翻译是说你要寻求， berarti apapun yang kita cari itu menggambarkan apa yang menjadi keinginan hati, apa yang ada di dalam hati kita, desire kita untuk kita lakukan. 所以我们所寻求的任何一样的东西，就是有我们的意愿、有我们的欲望在里面，就是我们要去做到的。 Apa yang engkau cari itu adalah merupakan apa yang menempati hatimu. 你所寻找的呢，就是已经占据你的心的。 Hati ini merupakan satu hal yang penting ternyata di dalam kita mengikut Tuhan. 当我们跟随基督的时候呢，原来这个心是非常重要的。 Sehingga tidak heran Alkitab pada mencatat kurang lebih 876 kali di Alkitab. 所以呢，关于这个心这个字呢，我们看到圣经已经记载有大概876次之多。 Jadi ini merupakan satu hal yang penting sekali pada saat kita membuat atau membangun relasi kepada Tuhan. 所以当我们与主建立一个关系的时候，这个心呢是非常重要的一件事。 Karena hati itu mencerminkan apa sesungguhnya apa yang ada di dalam kita. 因为这个心就表达了，就是讲述了描述了我们心里所存在的。 Itu bisa dikatakan seperti pohon di mana nanti buah yang akan keluar tergantung dari dalam hati kita. 就是好像一棵树所结出的果子，就看我们心里藏在我们心里面的是什么结出来的果实，就是那样子的。 Kalau hati kita baik, maka buahnya juga tentu baik. 如果我们的心是善良的，所结出的果实都是好的果实。 Kalau di dalam hati kita jahat atau buruk, maka buahnya yang keluar nanti juga adalah yang jahat, yang buruk. 如果心里面所怀的是恶，就是一些恶意的话，所结出来的果子也是不好的。 Jadi Bapak Ibu tidak heran kalau Allah sangat mementingkan hati kita.
所以我们看弟兄姐妹神呢非常注重我们的心。Hati merupakan bagian dari diri kita yang Allah lihat. 因为心呢是上帝看的一部分。Dan Allah ingin kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Dia. Tidak setengah, sepertiga, atau sebagian. Tetapi banyak sekali ayat-ayat Alkitab mengatakan segenap hati, sepenuh hati kita. 因为上帝神要我们把我们的心完完全的献给他。神不是要我们的心只是一半或者3%或者其他的一部分。这个圣经很清楚记载，我们要完完全全的全心全意的来把我们自己献给神。Jadi surat Rasul Paulus ini berkata kepada jemaat Kolose, tetapkan hatimu. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Tuhan Yesus berada di sana. 所以呢，这里我们看到保罗对这个哥罗西的信徒说，所以你当求上面的事，你的心就是要求上面的事，因为在那里有基督在神的右边。Apakah maksudnya memikirkan perkara-perkara yang di atas? 如果我们要思念，我们要求上面的事，是什么意思？ Alkitab menuliskan di sini bahwa memikirkan perkara yang di atas berarti isilah pikiran kita ini terus-menerus, tak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, tapi terus-menerus, lagi dan lagi dengan firman Tuhan. 我们要思念上面的事的意思，就是我们的这个心呢，又以神的话语来充满我们的心，完完全全被神的话语来充满，不是单单一次或2次，可是我们永远也要常常，我们的心里面是藏着神的话语。Terus-menerus kita isi dengan hal apa? 我们要常常不断的把我们的心用什么来充实呢？ Dituliskan di sini semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang terkandung di dalam pikiran kita. 所以神的话语告诉我们的心里面要充满有真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，或者有甚至一些的德行。 或者有什么可称赞的，这就是应该有存在我们心里面，我们应该思念的。Itu semua yang Tuhan inginkan supaya ada di dalam hati, di dalam pikiran kita. 因为主呢，希望这一些都是有在我们的心里面。 Bukan perkara-perkara kenajisan, serakah, kejahatan, kesombongan, perseteruan, egois, dan lain sebagainya perkara-perkara yang berasal dari bumi ini. 然后存在我们心里面，我们所思念的是，不是一些污秽的、一些贪婪、一些恶行、一些的争执，或者一些的自私的一些的想法，有存在我们里面。 Kalau kita menyelidiki tadi memikirkan perkara yang di atas, bukankah ini berarti Tuhan menginginkan supaya godly character, karakter Kristus itu ada di dalam kita? 如果我们看神的话告诉我们，我们要思念上帝的是的，就是说，我们在我们的心里面，我们生命当中一定要拥有主耶稣的品格。 Karakter ilahi yang terbentuk di dalam kita, yang bersumber dari Kristus sendiri. 我们有好的品格，那个品格就是主耶稣的品格，让我们能够效法主耶稣的品格，在我们的心里面。 Dialah yang menjadi teladan kita. 因为主耶稣是我们应该效法的，就是我们的好榜样。 Inilah yang dituliskan di dalam surat Rasul Paulus juga kepada jemaat yang ada di Filipi. 这也就是使徒保罗对腓立比的信徒所劝勉的。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 腓立比书第2章这里告诉我们，你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。
Membangun karakter di dalam diri kita bersumber dari Kristus. Dicatat di sini, dari pikiran-pikiran Kristus dan perasaan-perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. 我们要塑造我们的这个心，这个好的这个品格的时候，就是要以基督的心为心，就是有基督的心在我们里面。 Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita betul-betul sadar bahwa hidup yang kita jalani saat ini bukanlah hidupnya aku, tetapi hidup Kristus yang ada di dalamku. 所以我们要体会到，我们现在所过的这个生命呢，这个生活不是我自己一个人过着，而是基督在我里面跟我一起过着我这个生命。 Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Tidak juga. 是不是一切都是很顺利的这样的经过？ Tapi percayalah bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kita, di dalam saudara dan saya, pasti akan menolong menguatkan kita masing-masing. 因为我们要相信，在我们里面的圣灵能够帮助我们，赐给我们能力。 Saya mengalami sendiri ketika masa-masa work from home kurang lebih 2 bulan akhir-akhir ini. 我本身呢就亲自的经历到，就是我在这大概2个月的时间呢，必须在居家办公。 Sesudah 2 bulan ada di rumah karena masalah pandemik ini, saya terakhir menyadari, oh ternyata di dalam diri saya ada perubahan yang terjadi. 我2个月这样子在家里办公，在这个疫情的当中呢，我好像就发现我里面有一些的改变。 Saya menyadari ada perubahan bagaimana cara pandang saya terhadap kehidupan dan juga cara pandang saya terhadap masalah-masalah yang terjadi sehari-hari di dalam hidup ini. 我发现到在我的这个里面呢，就是有一些不一样的一些的看法，改变我就是对问题或者对这个生命的这个观点。 Karena ketika melihat kenyataan melalui televisi kah, atau melalui surat kabar kah, atau melalui berita-berita, saya melihat di satu sisi akibat wabah virus ini banyak sekali orang yang mengalami kesakitan. 我从这个电视的报道或者一些的这个报章杂志，我所看到的就是这个疫情的这个发生呢，有许多的问题，许多的困难、痛苦的事情发生。 Sangat terharu sekali ketika melihat kesedihan mereka menghadapi orang-orang terkasih mereka meninggal dunia. Lalu bagaimana tim medis yang berjibaku untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit. Lalu kemudian bagaimana pemerintah memikirkan ini dan itu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial. Itu membuat hati saya begitu sangat terharu dan hati saya sungguh sangat dijamah oleh Tuhan. 所以当我看到呢那些有一些人被这个家人因为这个疫情离开这个世界死掉的时候，他们非常的难过。然后有一些这些医务人员他们所做的一些的拯救的一些的工作，或者政府呢也想了许多的一些的措施或者一些的方式、一些的方法来解决这个问题，或者也有很多一些的慈善机构他们来关怀那些有需要的人的时候，我感到非常的感动。 Tapi di sisi lain saya juga melihat bahwa masih ada juga orang-orang yang begitu sangat acuh tak peduli dengan masalah virus ini. Kemudian ada lagi orang yang arogan, lalu kemudian di tengah-tengah kesulitan yang sedemikian rupa masih ada lagi yang kesempatan untuk korupsi, kemudian cari panggung dan juga sifat-sifat negatif yang lain. 可是从这个另外的方面，我看到呢，有一些人对这个疫情的实在漠不关心的，他们非常的傲慢，非常的骄傲，非常不关心，然后他们就非常自私，甚至有一些贪污的行为也在这个时期发生，其他一些很极端的一些的做法都在这个时候可以出现。 Saya berpikir sesungguhnya hidup itu untuk apa ya? 我在想，到底这样的生活是为了什么？ Saya juga mendengar kabar berita bahwa kurang lebih 1-2 tahun ke depan ini nanti juga bahwa virus ini masih akan tetap ada. 我也有听说，其实呢，这个病毒呢会一直存在，可能至少前面1-2年还是存在的。 Dan mau tidak mau saya pun harus membuat satu adaptasi yang bagi saya itu cukup besar
supaya tidak tertular dengan virus ini. 所以呢，被逼不得已的，我一定就是要面对这个疫情，我要自己可以让自己可以适应这个一些的改变。 Menjaga diri sendiri itu berarti juga menjaga orang lain di sekeliling saya. 如果我自我保护的话，也表示说我也是保护我四周围的人。 Dan aneh sekali saya merasakan bahwa Tuhan menolong dan memberikan saya kemampuan melewatinya dan kemudian kesabaran. Dan tidak mudah sesungguhnya. 可是我感谢神，我看到很奇怪的，神他让我能够有神给我的能力，能够去改变，能够去适应这样的一个情况。 Betul, karena adaptasi demi adaptasi, mau tidak mau harus kita lakukan untuk ke depan ini. 因为我们知道我们前面的这些日子呢，我们必须做下许多的一些的改变或者一些的适应。 Itu karena apa? 是因为为什么呢？ Karena hati, pikiran saya diisi oleh semua hal yang benar, yang mulia, suci, dan manis, dan yang indah. 是为什么我能够这样做到？因为我知道我的思想都有一些真实的、可敬的一些的公义的、一些清洁的、可爱的、一些美名的，都是存在我心里面，是我所思念、所思想的。 Bapak Ibu, ini juga yang dialami oleh John Wesley. 弟兄姐妹，我们看到约翰卫斯理他也有这样的经历。 Dicatat bahwa ketika John Wesley mempunyai pengalaman Aldersgate. 就是被记载，就是当约翰卫斯理他在这个亚德门的这个街上的这个聚会的时候的一个经历。 John Wesley ini dicatat di dalam kehidupannya adalah seorang yang sangat teguh dan ketat sekali menjalankan disiplin rohani. 约翰卫斯理其实是一位就是在这个属灵方面是非常有规律、非常严格、对自己非常严格的一个人。 Bagi dia disiplin rohani ini adalah sangat penting untuk bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. 因为对他而言的一个就是有一个很有规律的一个属灵的生活呢，就是能够与主就是建立一个关系，一个相遇的一个最主要的重点。 Namun satu hal yang tidak bisa dia pungkiri di dalam hidupnya. 可是有一件事呢，在他的生命当中是不可否认的， Karena dia senantiasa dibayangi oleh rasa takut akan kematian. 因为呢，他常常不断被这个死亡的这个阴影所笼罩住。 Dan juga dia belum menemukan jaminan keselamatan di dalam imannya. 在他的信仰里面呢，他好像还没有得着一个得救的一个保证。 Walaupun dia sudah melayani begitu lama kemana-mana, tetapi perasaan ini terus membayangi dia. 虽然呢，他已经服侍神有一段的时间，可是这个问题呢，常常就是一直在他心里面不断的来笼罩他的心里。 Membuat dia gelisah dan mencari apakah ada jalan keluar solusi dari hal-hal yang membayangi dia ini yang sangat mengganggu dia. 所以他一直不断的去寻找，看有什么方式呢，让他能够脱离那些一直跟着他，成为他一个阴影的一个东西。 Hingga suatu hari pada tanggal 24 Mei tahun 1738. 就是到了有一次，就是在1738年的5月份的时候， Dia mengikuti sebuah persekutuan di Aldersgate. 就是在1738年5月24号，他参加了在亚德门的一个聚会。 Ketika seseorang membaca pendahuluan dari kitab surat Roma. 就是当有一个人宣读这个罗马书的这个注释的这个宣言的时候， Dia memperhatikannya dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. 他是就是在那边很用心的、很关注的去听， Dan sungguh sangat aneh sekali. 所以非常的奇怪。 Saat dia menghayati dan memperhatikan itu sungguh-sungguh, seiring itu dibacakan, hatinya mengalami pembaharuan, Bapak Ibu. 当他听那个人宣告那一段罗马书的时候，他的心里就是有被更新。
Dicatat di sini bahwa dia mengalami satu kehangatan. 这里被记载说，他感受到一股的温暖。 Dia menyadari sungguh-sungguh di dalam hidupnya bahwa ada pembaharuan di dalam kerohaniannya. 他就是经历到了他的这个属灵，他的灵命就是被更新、被复兴起来。 Ada kehangatan yang luar biasa di dalam hatinya. 在他心里面有一股非常奇异的这个温暖。 Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia sekarang digenggam oleh kekuatan yang baru. 他相信这个时候呢，他是有一个新的这个能力、新的力量来抓住他的。 Dia yakin sepenuhnya kepada Kristus yang menjadi jaminan akan keselamatannya. 他完完全全的相信，只有主基督是他救恩得救的这个保障。 Hanya ada di dalam Kristus, tidak ada yang lain. 只有在基督耶稣里面，没有在其他的里面。 Dan ini bukan lagi menjadi satu bayang-bayang, hanya teori di dalam kehidupannya, tetapi ini merupakan satu kenyataan yang betul-betul nyata dialaminya. 所以这件事呢，不是单单在他的理论上而已，而是他是很实际的、真真实实的经历到。 Dia mengalami perubahan pembaharuan di dalam imannya. 所以在他的信心里面呢，他的这个信心得到更新。 Dia yakin bahwa pembenaran itu adalah anugerah Allah. 因为他也相信被称义是上帝的恩典， Dan itu hanya diterima dengan iman. 他就以信心来领受。 Dan itu bisa terjadi ketika dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. 所以，当他亲自的经历与基督的这个相遇的时候，他就经历到亲身体会到这个事情。 Bapak Ibu, pengalaman ini memperlengkapi John Wesley di dalam kehidupan pribadinya, di dalam pelayanannya. 弟兄姐妹，我们知道，这个经历呢，就是影响了这个约翰卫斯理他的接下来的他的生命，他的服事。 Pelayanan dia sekarang bukan lagi secara teori, tetapi sekarang itu adalah merupakan satu kenyataan di dalam kehidupannya. 所以他所做的服事不是单单一个教导、一个理论，可是他在他的生命当中是深深的、亲自、真真实实的感受到、体会到。 Hati yang diperbaharui dimulai dengan langkah ketika kita bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Kristus. 被更新的这个心呢，我们可以体会到，我们可以经历到，就是当我们真正的亲自与主耶稣相遇。 Lalu kemudian tidak berhenti di situ, kita melanjutkan dengan menetapkan hati dan pikiran kita terhadap perkara-perkara yang ada di atas. 不是单单停顿在那方面，可是我们接下来就是我们要专心于专注于去寻求上面的事，天上的事。 Dan yang terakhir adalah hal yang ketiga, kita hati yang diperbaharui ini adalah orang-orang yang hidup memiliki harapan di dalam ayatnya yang keempat. 我们被更新的人呢，就是我们这一些就是有盼望的人，就是如在第4节所提到的。 Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。 Hidup kita, hati yang sudah diperbaharui, punya pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. 我们已经更新的这个心呢，我们是有一个盼望，我们盼望主耶稣的第二次再来。 Dan pada saat itu orang-orang percaya, semua orang percaya bersama dengan Kristus dan akan dimuliakan bersama dengan Dia. 在那个时候呢，所有相信主的人呢，就是要与基督一同得到主的荣耀。 Ini yang menjadi satu pengharapan bagi kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. 我们这个时候活在世上的时候，这就是我们基督徒的盼望。 Bapak Ibu, ketika hati kita diperbaharui momen demi momen, 弟兄姐妹，当我们的心呢一点一点的被更新的时候， kita membiarkan Tuhan bekerja sepenuh-penuhnya di dalam
hati, di dalam pikiran kita. 我们要让主完完全全的在我们的心里面动工。 Karena itu pasti akan menghasilkan satu tindakan, perilaku, karakter yang memperkenankan Tuhan. 因为这样子呢，我们会行出来，就是合神的心意，就是我们行出主耶稣的品格在我们的生命当中。 Inilah yang dituliskan oleh seorang teolog yang bernama William Barclay. 这也就是一个神学家 William Barclay 所写出来所讲的。 Orang Kristen, orang yang percaya akan lebih memikirkan untuk memberi daripada menerima. 他说，一个信主的人，一个信徒呢，基督徒呢，他应该去给予，而不是领受。 Melayani lebih daripada menguasai. 他应该是服侍，而不是去控制别人。 Mengampuni lebih daripada balas dendam. 他应该要饶恕人，而并不是去仇视人。 Karena orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen akan melihat bukan seperti yang dilihat manusia pada umumnya, melainkan seperti yang dilihat Tuhan. 因为成为神的儿女，我们所看的并不是以世界人的眼光来看，而我们是以神的眼光来看事情。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini terjadi seiring ketika hati kita diperbaharui. 亲爱的弟兄姐妹，我们能够经历到这些事，如果我们的心是被更新的。 Ingatlah, tidak ada jalan pintas untuk mengalami atau memiliki hati yang diperbaharui. 我们要记住，当我们要得到一颗被更新的心，并不是有一条就是很快速的道路我们可以行。 Yakinkanlah ketika Bapak Ibu Saudara ingin atau mau mengalami hati yang diperbaharui momen demi momen. 当我们盼望我们的心一点一点的被更新的时候， Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, 我们身为神的儿女，我们身为信徒， hanya ketika diawali dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. 我们就要以我们能够亲自的、个人的以主相遇来开始。 Lalu kemudian tetapkanlah di dalam hatimu untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. 然后你要专心去思念天上的事， Terus menerus. 继续不断的， Sehingga kita, saudara dan saya, tidak membiarkan dunia membentuk kita dengan keinginannya. 我们不要让这个世界跟这个世界上一些的私欲、一些的欲望来控制我们。 Selama kita ada di dalam dunia ini, kita punya pengharapan akan kedatangan Kristus kali yang kedua. 我们还活在这个世界上的人，我们是有一个盼望，我们是盼望主耶稣的第二次再来。 Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿神帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang indah hari ini. 主耶稣，我们感谢你今天早上你美好的话语已经帮助我们。 Sungguh Tuhan, ketika kami masih ada di dalam dunia dan saat ini sedang menghadapi berbagai macam gejolak dan tantangan hidup, 我们还活在这个世界上，我们知道在我们的生活当中，我们遇到许多的挑战，许多的问题。 Seiring dengan itu Tuhan, kami mau hati kami terus diperbaharui oleh Tuhan. 随着那些事情的不断的发生，让我们能够不断的有基督的心在我们里面。 Tolonglah kami Tuhan dan kasihlah kami kekuatan-Mu. 主啊，求你帮助我们，求你赐给我们力量。 Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. 求主你赐福我们每一个主内的弟兄姐妹，无论他们这个时候在哪里。 Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 主，我们感谢你，我们如此祷告，奉靠我们永生的主的名。阿门。 Amin.